Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dekat Facebook ni saya tak buka. Saya dah buka dah. Okey, okey. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya Allah ya Tuhan kami. Lillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Al-Quran muka surat berapa? 168. Okey, buka muka surat 168 insya-Allah. Kita baca Quran hari ini. Surah Al-A'raf ayat 144. Okey, alhamdulillah. Jom kita mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'izatan wa tafsilan likulli syai'in fakhudhha biquwwah wa'mur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatin hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min hulliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Walamma suqita fi
قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesailah baca Quran satu muka surat. Muat tak main? Nampak muat kat online tu. Okey, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga kita dapat sampaikan kepada ibu ayah kita. Semoga Allah sayang ibu ayah kita dan kasih ampunkan segala dosa-dosa mereka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam kelas Fardu Ain pada petang ni, dan Ustazah mohon sahabat-sahabat yang di TikTok dan juga di page Ustazah boleh share dan juga like kita punya kelas ya. Insya-Allah semoga mendapat manfaat. Alhamdulillah, amin insya-Allah. Masya-Allah, Dahlia, terima kasih. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita akan sambung ya, rukun iman yang keempat. Kak Mida, kalau ikutkan kita ni bukan surah apa? Iman yang keempat. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, kepada malaikat, beriman pada kitab dan beriman pada rasul. Yang keempat lah, iaitu mempercayai rasul-rasul yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan syariatnya dan menjadi pembimbing ke arah petunjuk serta memimpin seluruh makhluk menuju ke jalan dan hak agama Allah yang sebenar. Okey, kita buka buku kitab kita ni. Cuba cari muka surat yang ke 137. Kakak si tengok Abang mai kan, baru mai ke? Mai lama dah ke? Patut lama tak mai? Oh, patut macam pernah tengok. Dulu duk mai dah ni di sini. Siapa yang lama tak mai tu? Kerja, ni pencen dah. Kerja juga, cikgu lah. Kerja pagi. Okey. Okey, alhamdulillah. Beriman kepada Rasul. Itu kita ada bincang sikit dah kan, beriman pada Rasul ni. Kalau nak ikutkan dekat sini kan, kita tengok beriman pada Rasul ni. Dalil beriman kepada Rasul pada surah Al-Fath ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yu'minu billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah sediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Jadi beriman kepada Rasul ni termasuk daripada tiang rukun iman ya, tiang rukun iman. Jadi kita kena ingat ada beriman kepada Rasul secara ijmal, beriman pada Rasul secara tafsil. Kalau secara ijmal ni secara keseluruhannya lah, secara keseluruhannya kita kena beriman yang Allah utuskan Nabi atau Rasul kepada kita. Itu secara keseluruhannya lah kita kena beriman dari kepada kita. Dan Nabi Rasul ni banyak sangat, banyak sangat, ramai. Cuma disebut di dalam Al-Quran 25 orang. Hak 25 orang tu lah kena beriman secara tafsil, secara detail, secara satu-satu. Itu salah satu. Dan Nabi Rasul ni ada beza. Ada yang Allah utuskan sebagai Nabi, ada yang Allah utuskan sebagai Nabi dan Rasul. Ada yang Allah utuskan sebagai Nabi, ada yang Allah utuskan sebagai Nabi dan Rasul. Yang Allah utuskan sebagai Nabi,
laki-laki juga utusan Allah untuk dia mengamalkan syariat, tapi untuk diri dia, dan dia tidak disuruh, diperintahkan untuk sampai kepada orang lain. Nabi-nabi dia mengamalkan syariat Rasul sebelumnya. Itu Nabi. Nabi dia kena mengamalkan syariat Rasul sebelumnya. Maknanya dia dilantik, dia dipilih oleh Allah SWT juga, tapi tidak diperintahkan untuk sampai kepada orang lain. Dia ada dua sifat yang ada pada Nabi, iaitu sidik dan juga amanah. Fatunah lah. Sidik dan juga amanah. Sidik dan amanah. Fatunah tu cerdas, ya. Kalau Nabi itu Nabi. Kalau Rasul ni, Rasul dia laki-laki juga. Allah sampaikan dia syariat, dan syariat tu menasahkan syariat Rasul sebelumnya. Bila mai utusan Rasul yang baru, syariat yang sebelumnya dinasahkan. Habislah, sebab dah menjalani, sebab dia dilantik sebagai Rasul yang baru. Kalau macam Nabi tadi dia tak menasahkan syariat yang sebelumnya. Dia kena mengamalkan syariat Rasul sebelumnya. Rasul dia dapat perintah daripada Allah, syariat untuk diri dia, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Setiap umat ada satu Rasul. Bila sampai je Rasul yang baru, maka syariat Rasul sebelumnya dinasahkan. Macam tu. Faham tak? Okey. Jadi Nabi ni dia diwahyukan untuk tak sampaikan syariat. Rasul diwahyukan untuk menyampaikan syariat. Jadi yang disebut di dalam Al-Quran ada 25 orang Rasul. Semua Nabi bukan semua Nabi Rasul, tapi semua Rasul adalah Nabi. Boleh faham? Kalau Nabi belum tentu lagi dia Rasul. Tapi kalau Rasul memang dia Nabi. Macam tu. Sebagai orang Islam, kita wajib beriman dan percaya bahawa ada Nabi dan Rasul di kalangan manusia yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Tapi yang secara detailnya, secara terperincinya, secara tafsilnya, kita kena beriman kepada 25 orang Rasul. 25 orang Rasul tu. Dan penutup kepada Rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dia tak boleh imannya tidak diperakui. Kalau dia beriman kat Nabi Muhammad, tapi yang nabi-nabi Rasul-Rasul dulu dia tak mau beriman. Dia kata satu je, Allah utus orang aja, Nabi Muhammad je. Tapi hak nabi-nabi sebelumnya dia tak mau beriman. Tak boleh diterima imannya. Begitu juga orang yang beriman pada Nabi-Nabi Rasul-Rasul sebelumnya tapi tak beriman pada Nabi Muhammad SAW, sama juga tak diterima imannya. Bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, umat orang beriman. Orang beriman kepada Allah SWT wajib percaya, wajib terima, beriman bahawa Allah memang utuskan Nabi dan Rasul untuk umat manusia. Okey. Ingat tak nama 25 orang Rasul tu? Ingat no? Hafal dah. Menyanyi. Nyanyi pun lirik lupa macam mana? Lupa lirik. Lepas duk kata Ustazah Segak ni belain sikit pakai tudung kan. Segak macam mana tak tahulah kan. Dekat TikTok tu kalau cahaya dia pakai filter. Okey, ingat Ustazah ya. Okey, sahabat kita hadiah kat Ustazah ni, Ustazah ambil lah berilah pahala kepada orang yang bagi hadiah kat Ustazah. Kalau Ustazah duk pakai dihajar je.
Bila ubah sikit tu dia rasa pelik sikit lah kan. Tak apalah, sekali kita ubah angin, betul tak? Kita ubah angin. Okey, mari kita tengok. Beriman kepada Rasul-Rasul adalah suatu tuntutan syarak. Tuntutan syarak. Dan menjadi salah satu daripada rukun-rukun iman yang 6. Menjadi rukun iman yang 6. Pakai sama dengan saya Ustazah. Sama kala ke? Masya Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul itu boleh dilakukan dengan 2 cara. Beriman tu boleh dengan 2 cara. Dengan ijmal, dengan tafsil. Saya kata tadi, apa beza kena beriman secara ijmal, beriman secara tafsil? Apa beza dia? Beriman secara ijmal, iaitu secara keseluruhannya kita terima yang Allah tu utuskan Nabi dan Rasul kepada umat manusia. Tu kita beriman betul tak? Betul, kita yakin. Dan Nabi dan Rasul itu daripada kalangan lelaki. Dan mereka adalah pilihan Allah. Bukan mereka bermunajat ke doa, ya Allah, aku teringin nak jadi Nabi, aku teringin nak jadi Rasul. Mungkinlah dia banyak amal soleh, lepas tu dia doa, ya Allah, jadikan aku di kalangan Nabi, jadikan aku di kalangan Rasul. Tak, dia tak minta, Allah yang pilih. Atau secara ijmal kita kena yakin yang tu. Dan yang pilih tu Allah yang maha sempurna. Dan kalau yang maha sempurna yang pilih, tentulah pilihan Allah adalah orang yang sempurna juga. Tapi sempurna dinisbahkan kepada manusia lah. Maknanya di kalangan manusia dia paling segak. Semua Nabi segak. Tak ada Nabi yang huduk. Semua Nabi yang Allah lantik, Rasul tu adalah di kalangan yang paling sempurna, di kalangan manusia. Kalau nak kata dia yang segak, paling segak Nabi dan Rasul. Kalau nak kata akhlak baik, mereka paling akhlak baik. Sebab Allah yang pilih. Takkan Allah nak pilih hak tak elok. Kalau hak jenis cakap pula tak pernah bohong ni. Amanah ni pegang. Allah lantik, Allah pilih orang di kalangan hak cakap tak pernah bohong. Kita kadang cakap bohong tak? Tak, sebab tu tak pilih. Jangan cakap bohong. Dia tak boleh. Jangan biasa diri dengan bohong. No? Asal nak bohong je, ingat balik, tarik balik kata-kata. Kadang kita bohong tu nak bagi sedap cerita. Tidak? Kita tambah kan? Tapi tahu tak? Allah perhati kita tu. Kita duk bercakap tu, bohong tu, mana kita tak termasuk daripada kalangan orang yang amanah. Bohong. Okey. Jadi kita beriman hak pilihan Allah semua yang terbaik. Itu secara ijmal. Ada yang tu lengkap lah juga. Sampai nombor 4 lah baru. Tentang percaya beriman pada Rasul. Itu secara ijmal. Di Pataran. Boleh tahu beli kat mana? Kan? Ustazah dia kena jadi model juga ni sebenarnya. Dia pun tak mau bagi Ustazah review apa-apa. Cuma bagi tudung pakai. Boleh juga niaga. Okey. Ustazah tak tahu beli kat mana. Sebab Ustazah belik pun tak ada tag. Ustazah beli kat mana ni? Kita pun tak ada. Kita pakai je orang bagi, kita pakai. Basuh pun tidak. Saya tak pernah basuh baju orang kalau saya beli. Tak tahulah semua orang dia rajin tu. Basuh saya tak pernah basuh. Daripada kecil sampai ketua ni tak pernah basuh baju. Siapa macam saya? Rupanya ada juga. Saya tak pernah basuh. Sofa tak ada lah jadi apa pula. Boleh pun kata kotor. Fiqh ni kalau nampak najis baru kotor nah. Kalau tak nampak najis kotor tak? Yang nampak duk kalut basuh. Apa? Sayang sabun. Apa dia? Saya sayang dia punya bau wangi baru tu. Saya tak basuh punya lah. Sekali dia bau sabun. Dia pun gelak. Saya tak pernah basuh baju baru. Cerita korang. Saya tak pernah basuh baju baru. Bau kedai. Wangi. Wangi. Dalam plastik tak, dalam plastik pun tak basuh. Tak pernah basuh lah kiranya. Okey. Saya Ustazah. Mereka pun tak basuh juga. Okey. Jadi itulah cerita lah. Okey. Ijmal tadi faham tak? Saya ni masa macam nak demam tak demam jugalah. Tengok suara lain lah kan. Cium baby pula tak saat ni.
InsyaAllah seorang rindu. Apa nama secara ijmal kita beriman yang tu. Okey. Secara tafsil satu persatu terperinci. Tu kita nak tengok hak 25 orang rasul tu. Hak 25 orang rasul tu. Beriman kepada rasul-rasul secara ijmal ialah beriman kepada nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya yang diketahui kenabian dan kerasulan mereka secara umum. Secara umum je lah. Dan kita tahu nabi ramai tak? Tak terbilang nabi. Tidak disebutkan nama mereka satu-satu dalam Quran. Jadi kita kata ada nabi, tapi siapa nabi tu kita tak tahu sebab ramai sangat. Dan tidak disebut dalam Quran. Beriman kepada rasul-rasul secara tafsil. Yang ni kita nak tengok. So beriman tadi ada berapa jenis? 2 jenis. Secara ijmal dan tafsil. Okey. Secara tafsir ni beriman kepada nabi-nabi Allah dan rasul-rasul yang diketahui kenabian dan kerasulan mereka secara khusus satu persatu dengan jalan wahyu yang disebutkan nama-nama nabi-nabi dan rasul-rasul dalam Quran. Allah sebut nama-nama rasul-rasul dalam Quran. Rupanya ramai juga orang tak basuh baju, no? Ingat aku saya seorang je. Betul, barulah orang bagi tahu mengaku tak basuh juga. Ramai serupa tak basuh pakai dulu. Okey. Berapa orang nabi dan rasul yang disebut dalam Quran? 25. Jangan kata 26 ya. 25. Ada 25 orang. Nabi-nabi yang disebut dalam Quran seramai 25 orang, iaitu Nabi Adam. Mula dah nombor 1 Nabi Adam. Nabi Adam. Tengok dia ada khusus tak pasal Nabi Adam dalam ni? Dia buat dalam kitab ni. Cuba tengok ada tak dia buat satu-satu. Dia tak sebut. Sekejap lah. Tengok. Dia ada sebut tak satu-satu Nabi? Tak kot. Tak sebut kan? Okey, tak apalah. Kita ambil secara ringkas ya. Yang pertamanya Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh kita tahulah. Nabi yang Nabi Nuh, sini dia susun Nuh dulu. Idris lah, sepatutnya Idris dulu baru Nuh. Adam, Nuh, Idris, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Yunus. Okey, sebenarnya yang kedua Nabi Idris ya, Nabi Idris. Lepas Nabi Idris, Nabi Nuh. Lepas tu Nabi Hud. Nabi Hud ni dia tak susun ni. Kemudian Nabi Saleh, betul tak? Lepas Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Lepas Ibrahim, Nabi Lut. Lepas Nabi Lut, Ismail. Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Betul tak? Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq tu anak kepada Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq tu anak Nabi Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim. Mak Laila. Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq ni banyak rasul-rasul yang daripada keturunan dia. Yang dia kata keluarnya Bani Israel dengan Bani Israel tu Nabi Musa. Nabi Musa tu daripada Nabi Ishaq. Orang Yahudi dengan orang Nasrani ni, dia tahu kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad daripada Nabi Ismail. Tapi dia tak mau terima lah. Sebab Nabi Ismail dia tak mau. Nabi Ismail dia tak mau. Dia pun nak Nabi Ishaq punya keturunan. Keturunan Nabi Ishaq ni Yahudi itulah. Ramailah, banyaklah Nabi-Nabi daripada keturunan Nabi Ishaq. Tapi sebenarnya mereka dah tahu dah kedatangan Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail. Mereka tahu dah. Mereka semua tahu dah. Cuma mereka dengki. Sakit hati. Sakit hati, dengki. Sebab
Mereka nak keturunan tu Nabi ni daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq. Faham tak? Kemudian orang Yahudi ni dia engkarilah Nabi Muhammad SAW daripada Nabi Ismail. Mereka nak Nabi ni daripada Nabi Ishaq. Lepas Nabi Ishaq, Nabi apa? Yaqub. Nabi Yaqub ni ayah kepada Nabi Yusuf. Ayah kepada Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub ni ada kata semuanya Nabi lah. Daripada Nabi, banyaklah Nabi-Nabi daripada Nabi Yaqub. Anak-anak dia semua Nabi. Nabi Yusuf. Lepas Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Lepas Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan sakit dan Nabi yang sabar. Cuma kena ingat satu je. Nabi ataupun Rasul, dia bersih daripada dosa. Maksum lah. Maksum. Kalau ada orang ataupun cerita-cerita tentang Nabi buat dosa, cerita tentang Nabi buat dosa, jangan percaya. Ini semua kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat ni bukan semua salah. Bukan semua tak betul. Ada juga yang betul. Tapi kalau dia buat cerita Nabi atau Rasul ni buat dosa, jangan percaya. Dan satu lagi sifat Nabi dan Rasul, dia tak boleh ada satu yang boleh menjauhkan orang daripada dia. Contohnya penyakit. Penyakit yang menjauhkan orang daripada dia. Ingat tak kisah Nabi Ayub yang kepala dia ada ulat jatuh ke bawah sampai orang lari semua? Tu jangan percaya. Tak betul. Kalau cerita Nabi yang sampai orang takut nak pergi duduk dekat, orang jauh pada Nabi, dia tak layak jadi Nabi lah. Sebab dia Nabi dan Rasul dia nak sampai. Macam mana dia kisah dia pula dia orang boleh jauh pada dia? Sebab tu jangan percaya. Kena ingat satu, kena beriman satu. Nabi-Nabi ni, Rasul-Rasul ni, dia tak boleh ada satu benda yang boleh menjauhkan dia daripada penyakit yang orang akan jauh. Contohnya COVID dulu kan. COVID kan. Kalau orang kena COVID, orang duduk jauh. Orang duduk jauh kan. Kalau ada COVID zaman tu pun Nabi tak akan kena. Rasul tak akan kena. Maknanya tak akan kena satu penyakit yang orang takut nak duduk dekat dengan dia. Macam tu. Jadi banyaklah cerita-cerita Israiliyat ni yang merapu-merapu ni, yang bagi rosakkan lagi keimanan kita kepada Nabi dan Rasul. Jangan. Ada orang cerita Nabi buat dosa, ada orang cerita Nabi penyakit yang sampai orang takut nak jatuh, sampai orang jatuh seketui-seketui, ulat duduk kutik ambil buh balik atas kepala. Kan? Dengar cerita tak? Jadi ulat tu jatuh, Nabi dia punya penyabang ambil balik ulat buh dalam tu. Buh balik atas kepala dia. Tu janganlah cerita macam tu merepek ya. Okey. Sabar ya, diuji dengan sakit ya. Tapi bukan sakit yang menjijikkan. Bukan sakit yang menjijikkan. Okey, kemudian Nabi apa lagi? Syuaib. Nabi Syuaib. Syuaib ni siapa dia? Pak mentua siapa? Nabi Musa. Syuaib ni pak mentua Nabi Musa. Nabi Harun. Betul tak? Lepas Nabi Harun? Betul kan? Pernah dengar kan? Macam tu. Nabi Harun. Lepas Nabi Harun, Nabi Musa. Nabi Musa ni cerita dia paling banyak dalam Quran. Panjang sangat cerita Nabi Musa dalam Quran. Cerita kisah Nabi Musa ni panjang sangat dalam Quran. Cuma bila kita baca Quran kan kita tak faham. Jadi kita baca aja tak tahu apa cerita lah. Tapi Alhamdulillah lah kita buat juga tafsir-tafsir tu banyak kan. Betul kan? Banyak juga yang kita dapat kan. Baca cerita kiamat ya. Kiamat. Dalam surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lagi?
wa apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lepas tu kita al-qari'ah. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Banyaklah cerita-cerita berkenaan dengan kiamat kan. Tahu tak bila mula kiamat? Bukan mula tu tarikh. Tarikh memang tak dapat lah tarikh. Nabi pun tak tahu tarikh bila. Kalau kita mati, tak kiamat lagi. Masuk dalam kubur, tak kiamat lagi. Alam barzah, tak kira kiamat, tak start lagi. Takut no banyak lah cerita no. Alam barzah, alam kubur adalah alam penantian. Nak pergi ke fasa akhirat. Nasib? Transit. Makna kata bila kita hidup lagi ni, alam transit pun tak masuk lagi ni. Alam transit tak masuk lagi. Masuk alam transit, tunggu di situ dulu. Alam kiamat mula tiupan sangkakala yang pertama. Tu mula. Tukar, hancur habis semua. Hancur habis semua. Kemudian tiupan sangkakala kedua baru bangkit lagi sekali. Nak kata dahsyat tak dahsyat suruh tadi itulah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, habis semua. Pecah bintang-bintang, bukit semua sampai berjadi bertempangan macam apa yang kita baca tafsir itulah. Tapi untuk orang yang beriman jangan takut. Sebab yang duk cerita dahsyat-dahsyat alam akhirat tu bukan untuk orang beriman. Orang tak beriman je yang rasa yang dahsyat tu. Sebab tu kita kena jaga iman. Orang beriman, Allah akan tiupkan satu angin yang lembut masuk dalam rumah-rumah masing-masing, semua mati. Satu tiupan angin yang lembut yang boleh mematikan orang-orang beriman masuk dalam rumah ni. Dan orang beriman tak akan rasa dahsyatnya hari kiamat. Kena jaga dah iman. Kena jagalah. Kena jaga iman kita. Kena mailah mengaji ya. Mai mengaji kelas-kelas akidah, kelas-kelas tauhid, supaya kita ni duduk dalam iman ni sampai mati. Kalau kita duduk dalam iman sampai mati, Allah jaga iman kita, kita tak akan merasa dahsyatnya kiamat. Sebab tu rasul-rasul ni didatangkan kepada kita, diutuskan kepada umat manusia adalah untuk menyampaikan berita-berita gembira bagi orang yang beriman dan berita-berita yang menakutkan, azab bagi orang yang ingkar. Tak boleh nak ni dia. Jadi bila mana kita iman, kita beriman, kita terpelihara daripada rasa takut-takut tu semua, insya-Allah. Kena berimanlah. Sebab tu dia kata beriman. Yang kata ni siapa? Allah. Jangan takut, Allah kata. Orang beriman jangan takut. Siapa dia tu? Kita lah. Kita kena doa lah bagi kita Allah jaga iman kita. Dan Allah janji orang beriman tak akan jumpa kedahsyatnya hari kiamat. Jangan. Kalau hari kiamat dia cerita bukan main-main ni. Nah. Jadi insya-Allah, ya Allah takut kan? Kita rasa sebab kan? Kita rasa takut sangat. Bila berkenaan dengan hari kiamat ni memang kita sangat takut ya. Sekejap saya bagi jauh sikit. Betul. Kita duduk peluang alik. Okey. Jadi takut sangat ya. Kita sangat takut. Sebab tu kita jaga sangat ya, supaya kita tak terkeluar daripada golongan orang beriman. Okey. Jadi cerita proses beriman ni banyak, cerita kiamat ni banyak lagi lah. Tiupan sangkakala yang pertama, habis hancur semua dunia alam ni, bangkit-bangkit, mailah alam padang mahsyar. Kita bangkit-bangkit, berlain.
Blend habis ni semua. Dunia ni dah jadi lain dah. Dah jadi alam barzah dah. Lepas tu pakak bangkit pula dengan amalan masing-masing, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah, semua ni kita akan berhadapan. Siapa yang tak beriman, masalah lah. Siapa yang tak beriman, masalah lah. Apa jadi pun semua akan rasa benda ni. Jadi kita duk ingat tak dunia ni, buat apa pun ingat siapa? Ingat Allah. Banyakkan buat amal. Jangan cari dosa, jangan cari kepuasan diri sendiri. Jaga amanah, jangan berbohong. Lepas tu jaga iman, ya, menuntut ilmu sampai mati menuntut ilmu. Jangan risau. Kalau kita tak menuntut ilmu apa ya, kita tahu memang kita tak tahu apa cerita dia. Okey, tadi Nabi apa? Syuaib. Pak mentua siapa? Nabi Musa. Lepas tu Nabi Harun. Lepas Nabi Harun, Nabi Musa. Lepas Nabi Musa, Nabi apa? Yasa. Ilyas kan? Nabi Harun, Nabi Al-Yasa. Al-Yasa ni Al-Yasa lah. Lepas tu Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli. Nabi Ilyas ni dia ayah kepada Nabi Sulaiman kan? 20 orang, seorang raja. Bukan, Nabi Daud, silap. Nabi Daud ni lepas Zulkifli Nabi Daud. Lepas Zulkifli Nabi Daud. Nabi Daud ni seorang raja, ayah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud ni ayah pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni adalah seorang nabi dan kita tahulah dia boleh bercakap dengan haiwan lah, jin pun kan. Kemudian Nabi Yunus. Siapa Nabi Yunus? Nabi Yunus, Nabi yang ditelan oleh ikan dalam kegelapan yang sangat gelap, lebih pada gelap malam lagi, duduk dalam perut ikan. Sebab tu siapa yang amalkan zikir Nabi Yunus ni, siapa dia yang bila kita nak amalkan zikir Nabi Yunus, bila kita berada di dalam kegelapan, ketakutan, kesedihan, maka kita pun amalkah zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi yang ditelan oleh ikan, di dalam perut ikan apa? Ikan nun. Ikan nun kan? Duduk dalam perut ikan, baca zikir ni, maka dia ikan tu muntah balik, keluarkan balik Nabi Sulaiman dan Nabi Yunus. Jadi kena amal lah. Bila kita rasa takut, rasa sedih, rasa kegelapan, bacalah doa ni ya, selalu. Kemudian Nabi apa? Zakaria. Nabi Zakaria. Dia tak susun dalam ni. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Betul tak? Nabi Isa. Lepas Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penutup kepada nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad. Jadi dia kata nabi-nabi dan rasul-rasul yang tersebut namanya itu terdapat dalam beberapa surah yang berasingan. Dalam surah Al-An'am ayat 83 hingga 86 disebut 18 orang. Jadi semua nabi-nabi tadi bukan kita yang sebut, bukan ulama yang sebut. Allah sebut sendiri dalam Al-Quran. Cuba baca surah apa ni, Al-An'am. Banyak juga ni, tapi baca pilah. Surah Al-An'am, baca tengok. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man
يشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب يوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Itulah semua ni yang disebut di dalam Quran, tapi tak habislah, banyak lagi ni. Disebut, dia kata 18 orang. Nama-nama nabi-nabi disebut di sini. Nabi-nabi dan Rasul disebut di sini, dia kata 18 orang. Lepas tu dalam surah Ali Imran pula disebut seorang lagi, iaitu Nabi Adam. Macam mana? Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah pilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala Nabi yang ada pada zaman mereka masing-masing. Jadi kalau kita nak baca banyaklah. Jadi semua adalah surah-surah tu dia akan sebut seorang-seorang ya. Kalau dalam surah Hud dia sebut Nabi Idris, Nabi Idris, dan dalam surah Maryam dia tambah satu lagi Nabi Idris. Dalam surah Hud dia tambah satu lagi Nabi Hud. Dalam surah Hud 61, surah Al-Araf ayat 73 dia sebut seorang lagi nama Nabi Saleh. Wa ila Thamud wa akhahum Salihah. Salihah tu soleh lah tu, Nabi Saleh. Kemudian dalam surah Al-Araf ayat 85, dalam surah Hud 84 disebut seorang lagi Nabi Shu'aib. Wa ila Madyana wa akhahum Shu'aibah. Shu'aib. Dalam surah Al-Anbiya ayat 85 Nabi Zulkifli. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Disebut tadi ni Ismail, Idris dan Zulkifli. Kita lihat dah lah. Memang disebut di dalam Al-Quran masing-masing. Dalam sebut dalam Al-Quran Nabi-Nabi yang kita sebutkan tadi ya. Kemudian ayat surah Fath ayat 29 disebut Nabi Muhammad. Apa bunyinya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, dan sebaliknya bersifat kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri umat Islam. Jadi setiap nabi-nabi rasul diutuskan pada setiap kaum. Setiap kaum. Melainkan Nabi Muhammad SAW saja untuk semua umat manusia. Nabi Muhammad yang pertama sekali dibangkitkan. Kemudian siapa dia yang seterusnya? Bukan keluarga Nabi. Abu Bakar. Abu Bakar yang Abu Bakar ni adalah manusia yang terbaik dalam kalangan manusia. Sebab tu dibangkitkan Abu Bakar yang kedua. Jadi kenapa dibangkitkan Nabi Muhammad SAW dulu? Sebab umat Nabi Muhammad nak cari Nabi Muhammad nanti. Sebab dia nak cari Nabi Muhammad, nak minta syafaat. Sebab tu kita kena banyak
Selawat pada Rasulullah SAW. Jangan lupa tu, kena selawat selalu kepada Nabi Muhammad SAW. Ustazah ada line bermula hijau merah. Orang lain okey tak? Line tak elok Line tak elok ke? Dekat TikTok line tak elok ke? Kita dah pakai wifi tu. Okey tak line dekat ni, dekat ni. Okey, alhamdulillah okey. Tu orang lain semua okey. Mungkin ada setengah-setengah line masing-masing lah. Kalau maknanya line Ustazah okey lah tu. Kalau okey, mana line Ustazah okey ya. Line yang sendiri lah tu yang tak elok tu. Okey, sangkut juga firman-firman Allah Ta'ala dalam surah-surah dan ayat-ayat tersebut adalah menjadi hujah bukti bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang disebutkan nama-nama dalam Al-Quran adalah seramai 25 orang yang termaktub di dalam surah-surah dan ayat-ayat berasingan. Jadi memang tak boleh nafi dah. Memang kena pegang 25 orang Nabi ini dan Rasul ni. Dalam surah Al-Anbiya 18 orang. Dalam surah-surah yang berasingan disebut Nabi-Nabi itu 7 orang. Nabi Adam disebut namanya dalam surah Ali Imran ayat 33. Nabi Idris disebut namanya dalam surah Maryam 56. Nabi Hud disebut dalam surah Hud 50. Nabi Saleh dalam surah Ali Imran ayat 73. Nabi Syuaib surah Al-A'raf ayat 85. Nabi Zulkifli dalam surah Al-Anbiya 85. Nabi Muhammad disebut namanya dalam surah Al-Ahzab ayat 40 dan surah Al-Fath ayat 29. Nabi adalah di kalangan lelaki. Lelaki ya. Bukan perempuan. Bukan perempuan, lelaki. Ni baru ni itu bukanlah baru lama dah di Ipoh. Namanya Nabi Maryam. Nabi Maryam. Dia kata dia Nabi daripada Allah untuk dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa disuruh sampai wahyu-wahyu yang diterima pada orang lain. Betul tak Nabi? Nabi dapat syariat untuk diri dia sendiri. Dia menerima wahyu syariat daripada Allah untuk diri dia, tapi tak diperintahkan untuk menyampai, tapi tak dilarang untuk menyampai. Kenapa kita tengok ada Nabi yang dalam surah Yasin, ada Nabi, saya tengok ayat apa, ada dalam surah Yasin Nabi yang dibunuh oleh kaum dia. Nabi apa? Siapa tahu? Surah Yasin. Dia bunuh sebab apa? Sebab nyampai lah. Cuba kita menyampai dakwah ke orang suka tak? Orang boleh buat tak? Baik dah. La ustazah jadian. Dia pula pakai ustazah jadian. Dia tak mau. Bila kita sampai ke tu dia tak mau. Tapi kita pun nak menyampai pun kena ada ini. Jangan menonong. Apa ya? Kan ada satu tu saya tengok kalau live je kan, waktu maghrib dia salam maghrib. Baru nak masuk maghrib dia pun tulislah salam maghrib. Tu dia pun kata yang terpaling last maghrib. Yang terpaling maghrib. Kira habis semua live dia tegur salam maghrib. Salam maghrib macam orang tak tahu nak sembahyang maghrib. Lepas tu salam zuhur. Dia kalut semualah. Dia macam mana? Dia ada cara nak dakwah pun. Jadi orang pun jadi cemui kan. Kita pun payah peringat sangatlah time-time maghrib tu. Ada setengah orang dia kita dakwah secara terang. Ada setengah orang kita dakwah secara halus. Tunjuklah kita punya akhlak dulu. Kadang-kadang mai-mai tu tegak terus dah. Aurat. Kan. Aurat ni tak boleh ni aurat ni. Lepas tu tegak orang, marahlah orang tu. Sebab tu orang meluat. Sebab tu jadi kita ni kalau bukan tempat kita tu jangan nak menonong sangat duk tegak orang. Sambil-sambil tu kita pun doa kat dia. Sebab dia tak kenal kita kan. Jadi janganlah bubuh sangat lagi. Doa dulu. Semoga Allah bagi taufik dan hidayah kat dia. Jangan doa hidayah je. Taufik dan apa beza taufik hidayah? Apa beza taufik hidayah? Taufik hidayah apa beza dia? Mak Ustazah akak tak pandai hantar bintang.
Kalau dekat page memang ada bintang tak tahu no? Yang memang apa tak pernah hantar bintang dekat Ustazah tu. Pasal pun tak tahu. Okey. Tahu hidayah tu Allah bagilah hidayah lah dalam bentuk hidayah lah, macam-macam bentuk lah Allah bagi hidayah. Kadang hidayah tu mai daripada teguran orang, kadang-kadang hidayah tu mai daripada ujian, kadang hidayah tu mai daripada kesedaran sendiri, tengok apa yang berlaku kat kita kan, tengok cerita orang dan sebagainya. Tapi hidayah tak cukup. Banyak orang dapat hidayah tapi dia tak dapat taufik. Sebab taufik tu kekuatan. Ramai ada orang tahu mengaji tu wajib, tapi kenapa dia tak sampai? Sebab dia tak ada taufik. Dia tak dapat taufik. Ada orang tahu kan wajib kan mengaji kan, wajib mengaji, wajib belajar, wajib menuntut ilmu. Nak pi tapi tak sampai. Nak pi tapi tak sampai. Kan? Selalu macam tu kan? Saya nak pi, saya tahu sembahyang tu wajib tapi saya tak boleh nak pergi sembahyang. Ada orang menangis, dia kata, saya tahu sembahyang tu wajib Ustazah, tapi saya nak sembahyang tu tak boleh pergi sembahyang. Tapi janganlah tunggu sampai kuat. Kena paksa dah. Paksa dah. Tapi segala-galanya adalah perbuatan Allah. Kena usahalah ikhtiar, doa, belajar, minta, barulah betul. Sebab tu jangan minta semoga Allah bagi hidayah. Kalau hidayah saja tak boleh berubah. Semoga Allah bagi taufik dan hidayah. Semoga Allah bagi taufik dan hidayah. Jangan minta hidayah saja. Kita pun selalu kena minta. Sebab kan kekuatan kita bukan hari-hari tau. Kekuatan kita tak hari-hari. Jadi bila kita doa, kita minta, ya Allah bagilah kami taufik dan hidayah. Kalau tak ada taufik, kita tak sampai tau. Tak sampai tau mengaji ni. Mana kita dapat taufik dan hidayah lah tu. Dapat dua-dua lah tu. Sebab kita boleh main mengaji. Minta lah. Sebab kita takut nanti sekat jalan berhenti. Kita takut kan. Takut hidayah taufik tu ditarik oleh Allah. Bila Allah tarik taufik, nak pi tak jadi, nak pi tak jadi, nak pi tak jadi. Macam tu ada kawan kita kata, Ustazah, bukan kata tak mau main, bawa kereta dah Ustazah, bila dekat sampai saya guna pergi lain. Sampai kau sudah dia tak main. Dia kata bukan sekali Ustazah, banyak kali dah. Dia tak tahu jadi macam mana. Tak tahu, dia mengaku kat saya, dia guna. Dia kata bila nak sampai dia guna Ustazah. Dia padahal saya menangis nak main. Saya menangis nak main. Siap pakai elok dah dua kereta. Dekat sampai di hati dia jadi berbolak balik tau. Nak pergi ke tak pergi, nak pergi ke tak pergi, dia guna. Sampai ke sudah tak ada. Hak mai dah tak ada, buat dah kat benda tu. Kan? Duk mai dah, duk istiqamah dah berhenti. Hak tu apa dia tu? Takut Allah tarik hidayah sekali tu. Kita akan main mengaji kerana Allah tau, bukan kerana saya tau. Main mengaji kerana Allah. Main mengaji bukan kerana kawan. Kalau kerana saya, ada satu hari tak berkenan kat saya, dia tak main lah. Ada lah, tak tahulah benda apa yang tak berkenan di hati dia, betul tak? Kita tak tahulah. Dia berhenti terus. Kelas-kelas mengaji habis, semua berhenti. Sayang, istiqamah tu tak dapat. Lepas tu kita nak main mengaji, kita selalu kena doa, ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah aib guruku, jangan bagi nampak di mataku. Sebab kalau kita nampak aib tu, mungkin kita tak main mengaji. Semua manusia ada aib. Saya bukan Nabi. Saya bukan Rasul. Saya tak maksum. Kalau kita nak cari satu guru yang langsung tak ada dosa, tak ada guru lah atas dunia ni. Apa tujuan kita main mengaji? Kerana Allah. Aku nak ilmu, aku nak berubah, aku nak kenal Allah. Tutup semua aib guru, kawan-kawan semua tutup. Jangan bagi ada satu benda yang nampak buruk di mataku, sebab aku nak main mengaji kerana-Mu ya Allah. Tapi minggu ni kurang pasal cuti tu. Tidak dia penuh kan? Mana? Cuti. Sebab tu yang
Cuti ni biasalah orang keluar. Tak apalah, saya nak cuti kat esok. Esok pagi nak menyonggit dah PKL lah. Pagi pukul 8 lebih keluar lah. Rabu duk kira ni. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Holiday lah sama. Mengaji, kerja pun kena cuti. Betul tak? Tapi ada orang buat kerja tak cuti. Rumah kan? Ha? Cucu penuh rumah. Kak Syah cucu balik kan. Kita nak pergi cari cucu. Mengaji kerana Allah ya. Nak peluk cucu. Mengaji kerana Allah. Jangan. Minta doa. Tak ada satu benda yang sempurna, tak ada satu benda yang tak ada aib, tak ada satu benda yang apa nama? Perfect. Sempurna dah ada orang Melayu tadi kan. Sikit ni perfect. Dan kalau kita nak yang tu, kita dapat yang tu. Kita nak cari kesempurnaan, kita nak cari perfect, kita nak cari benda tak ada cacat di mata kita, kita dapat yang tu. Dan kita jumpa dah nak tanya. Tak jumpa. Takkan jumpa. Betulkan niat ya. Sebab kan kita ni nak mati bukan 2-3 hari, bukan 2-3 tahun tau. Tak tahu bila. Masalahnya tak tahu bila. Habis mati je, masuk dalam penantian, tak ada dah tunggu nanti. Apa yang kita last kali, umur kita last kali, apa yang ada di hati kita, apa yang ada dekat kita. Kita istiqamah mengaji, ataupun kita berhenti mengaji. Kita istiqamah mengaji, kita istiqamah mengaji Quran, kita istiqamah ukhuwah dengan kawan-kawan, kita istiqamah ukhuwah dengan guru-guru kita, kita ukhuwah dengan ibu ayah kita dengan sebaik mungkin, kita ukhuwah dengan adik-beradik kita. Ni habis berkelahi hari nak mati tu. Berkelahi dengan cikgu, berkelahi dengan kawan, berkelahi dengan jiran, berkelahi dengan mak ayah, semua tak kenal. Dia seorang yang elok. Jawab sendiri lagi lah esok. Jangan cari pasal. Elok dah Allah bagi istiqamah. Allah tak tengok hak mula, tak ada nilai. Allah tak tengok hak tengah, tak ada nilai. Allah tengok hak hujung. Itu yang saya selalu beletiak. Bukanlah bila saya kata orang kata beletiak kan. Pesan dekat anak-anak murid, tak mau sampai terbabas. Walaupun orang kata bagi harga terbabas, dia duk buat sale dalam TikTok. Malam ni kita bagi harga terbabas. Tapi saya tak mau dakwah terbabas. Ustazah dah pukul 6.33 dah. Di sini dah habaq dah. Sini dah habaq dah. Kak Tun pergi mana Kak Tun? Anak bersalin kata tu. Anak bersalin lah. Okey, Alhamdulillah. Saya pesan kat diri saya dan pesan untuk semua. Teruskan istiqamah. Teruskan istiqamah dah. Kita doa dulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami. Ampunkanlah dosa guru-guru kami. Kasih dan sayanglah mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa suami kami. Bahagiakan rumah tangga kami. Berilah rahmat dan kasih sayang ke atas pasangan dan anak-anak kami ya Allah. Peliharalah kami, keluarga-keluarga kami. Dan berikanlah rezeki yang halal dan penuh keberkatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati-hati kami hati yang tetap beriman kepadamu. Dan kami mohon kepadamu agar akhir hayat kami apabila sampai sakratul maut, untuk kau ambil kami. Izinkanlah lisan kami mengucapkan kalimah yang mulia dan teragung, La ilaha illallah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Peliharalah hati-hati kami sentiasa berada tegak di atas jalanmu dan sentiasa lurus di atas jalanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jauhkanlah kami daripada segala kemungkaran, segala maksiat dan daripada aib-aib kami yang tersebar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah yang benar itu satu kebenaran dan mudahkanlah kami ikut jalan kebenaran. Tunjukilah jalan kebatilan itu satu jalan kebatilan, jauhilah kami daripada melakukan kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. So kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.